Selamat kepada semua pendengar edisi misteri. Dah lama saya tak bersiaran, jadi sebab banyak kerja kan. So selain daripada sibuk dengan urusan peribadi, jadi saya rasa dah lebih sebulan saya tak ke udara. Jadi hari ini atau malam ni saya kembali semula untuk berkongsikan kisah kepada anda. Sekarang ni sedia maklum, wabak COVID-19 ataupun lebih dikenali sebagai coronavirus telah melanda seluruh dunia, dan WHO telah mengisytiharkan COVID-19 ni berada di tahap pandemik. Pandemik ni maksudnya dah tahap seluruh dunia lah. Jadi nasihat saya kepada semua pendengar dan diri saya sendiri juga, supaya banyakkan minum air, elakkan daripada pergi ke tempat-tempat tumpuan orang ramai. Kalau boleh elakkan daripada pergi melancong, especially ke luar negara kan. Jadi senang cerita, jaga diri baik-baik, dan lupa saya nak ingatkan, sentiasa mencuci tangan. Kalau ada sanitizer, gunakan sanitizer dengan betul, dan kalau tak ada sanitizer, cucilah tangan paling lama pun selama 20 saat untuk betul-betul mencuci segala virus atau bakteria pada tangan. Okey, jadi kita teruskan dengan kisah yang saya ingin kongsikan kepada anda berkenaan misteri Putrajaya. Jadi saya nak bagi intro berkenaan dengan Putrajaya. Putrajaya dibina pada tahun, kalau tak silap saya, 1993, dan ianya siap pada fasa pertama dan siap dibuka pada tahun 1999. Putrajaya dibina atas tanah daerah yang dinamakan Perang Besar. Perang Besar ni sebenarnya terletak bersebelahan dengan Dengkil, bersebelahan dengan Puchong, dan berada di dalam daerah Sepang, Selangor. Jadi bukan itu yang saya nak ceritakan pada malam ni sebenarnya. Yang saya nak ceritakan pada malam ni adalah berkenaan dengan misteri Putrajaya. Kisah misteri Putrajaya sebenarnya ada sangkut paut dengan daerah Perang Besar, yang mana sepengetahuan saya lah, yang saya tahu, Perang Besar pada asalnya dibina ladang kelapa sawit oleh penjajah British pada masa itu. Kalau tak silap saya, pada tahun 1911 ke, atau senang cerita di awal abad yang ke-20, senang ceritalah. Sekarang ni abad ke-21. Kalau salah, tolong tegur saya di ruangan komen. Okey, terima kasih. Jadi bila zaman kolonial British membina ladang kelapa sawit yang asalnya tanah tersebut, daerah tersebut dihuni kebanyakannya oleh penduduk orang asli, setahu saya lah. Jadi dipendekkan cerita, bila awal-awal pembinaan Putrajaya, so mereka ni semua dipindahkan, ada yang ke Dengkil, ada yang ke Puchong, ada yang ke Langat ke, saya tak pasti. So korang komen lah dekat ruangan komen di bawah. Jadi saya tak ada pengetahuan yang banyak lah pasal penduduk asal dekat situ. Jadi yang saya tahu, selain daripada orang asli,
So peneroka India juga tinggal di Perang Besar pada masa tu. Mereka mengusahakan tanaman sawit di Perang Besar. Jadi bila Putrajaya mula dibina, so diorang dipindahkan. Jadi bila dah siap Putrajaya pada tahun 1999, so Putrajaya secara perlahan-lahan menjadi bandar pentadbiran di Malaysia. Bandar pentadbiran Malaysia, senang cerita lah, menggantikan Kuala Lumpur yang daripada awalnya menjadi ibu negara dan bandar raya pentadbiran. So sekarang ni Putrajaya dah menjadi bandar pentadbiran lah, pusat pentadbiran. Maafkan saya, pusat pentadbiran. Bila bandar Putrajaya dibina, dibuka, so banyaklah misteri-misteri di Putrajaya yang penduduk Putrajaya mengalaminya. Jadi saya pun tak terkecuali juga mengalami pengalaman-pengalaman seram dan misteri sepanjang berada di Putrajaya. Apa yang saya dengar pasal Putrajaya daripada rakan-rakan sekerja yang juga bekerja di Putrajaya, diorang bercerita sebelum Putrajaya dibuka, senang cerita semasa Putrajaya sedang dalam pembinaan, banyak projek-projek ataupun kerja-kerja pembukaan Putrajaya kebanyakannya gagal pada permulaannya. Ini kerana pada masa tu segala jin, segala syaitan, segala hantu yang berada di Putrajaya mengganggu kerja-kerja diorang. Jadi saya dengarlah daripada diorang bercerita, daripada otak-otak bercerita, diorang memagar segala jin-jin tersebut di suatu tempat. Kalau tak silap saya di Presin 20, kalau tak silap saya lah, yang saya dengar lah. Jadi bila Putrajaya dah siap dibina, pembukaan Putrajaya pun dah berlangsung. So gangguan-gangguan seperti ini kurang, tapi still ada lagi. Yang saya baca dekat forum-forum dekat Google, diorang bercerita pasal Putrajaya, pengalaman-pengalaman seram diorang semasa memula diorang mendiami Putrajaya di awal tahun 2000, lebih kurang macam tu. Jadi diorang bercerita diorang terserempak dengan benda-benda gaib macam ni di banyak tempat lah. Ada yang kata diorang terjumpa tu dekat jalan keluar daripada Putrajaya. Kalau korang perasan jalan yang menghala ke Hospital Sedang, kalau kita nak straight pergi ke Seri Kembangan ke, kita nak pergi ke Bangi, Kajang, kita akan lalu jalan tu. Jalan yang kalau kata kita ke kiri, kita akan naik ke jalan ke Hospital Sedang. Area situ diorang ada jumpa juga, diorang kata. Lepas tu yang saya baca dekat forum, ada yang ternampak bukit harimau, bukit yang menyerupai wajah harimau di Presin 4. Yang Presin 4 tu saya tak jumpa kat mana, saya tak tahu kat mana. Jadi kalau boleh korang komenlah dekat bawah untuk bagi tahu saya kat mana tempat tu. Ada yang kata dekat bukit dekat Presin 18. Tak tahulah area yang tempat yang rekreasi yang atas tu kot. Kalau nak senang cerita, dekat belakang DCA yang sekarang ni jadi CAAM, bangunan CAAM, ataupun senang cerita bangunan belakang bangunan KBS, dekat Presin 18
simpang masuk PC18, sebelah kiri tu dekat atas bukit tu kan tempat yang rekreasi, kalau tak silap futsal ke padang ke apa, saya tak pasti sebab saya tak pernah masuk dekat kawasan rekreasi tu. Ada yang kata dekat area situ, ada yang kata bukan, ada yang kata dekat jalan nak masuk ke Jambatan Persimpan. Kan ada simpang, kalau kata daripada Jabatan Peguam Negara, Jabatan Peguam lah, kalau simpang tu kita straight, kita akan masuk ke Jambatan Persimpan. Sebelum masuk ke Jambatan Persimpan, dia sebelah kanan, kalau tak silap saya lah. Ada yang kata tak tahulah betul ke tidak, tapi yang saya tahu dia bukan satu tu je bukit tu. Satu lagi bukit yang ada wajah harimau tu dekat Besin 5. Itu saya tahu dah, saya pernah lalu kat situ. Kalau masuk ke PICC, daripada simpang, dia ada 2 simpang masuk tau. Kalau kata daripada Jambatan PICC, dia belok ke kiri, jalan terus, lepas tu jumpa traffic light, masuk ke kanan. Masuk ke kanan tu jalan terus, nanti kau nampak lah bukit yang dekat sebelah kanan. Bukit yang menyerupai kepala harimau ni, dia orang kata lah, masa dia orang tengah bina Putrajaya, dia orang cuba letupkan bukit tersebut, tapi tak berjaya atas sebab gangguan dekat situ. Kira kau nak letupkan bukit tu, dia tak berkecai, dan selepas tu ada gangguan-gangguan seperti jentera-jentera tak bergerak, apa semualah. Dua cerita macam tu. Jadi bukit tu sekarang ni dibiarkan macam tu je lah. Yang saya nampak dekat PC5 bukit tu, ada lagi kesan pagar yang colour hijau. Kira macam, bukan pagar macam mana, dia lilit bekas-bekas pagar hijau yang dililit dekat bukit tu lah. Tak tahulah pagar tu yang hijau tu dia orang guna untuk apa, saya tak pasti. Jadi satu lagi kisah misteri yang saya dengar daripada rakan sekerja saya, dia tinggal dekat PC9, tapi fasa berapa tu saya tak nak cerita lah. Cuma saya boleh bagi hint, quarters yang ditinggal tu antara quarters yang terawal dibina semasa Putrajaya mula dibina. Senang cerita lah. Jadi nak dijadikan cerita, rumah dia di depan rumah dia ada pokok besar. Depan tu kira balkoni rumah dia berhadapan dengan pokok besar di area situ lah. Jadi pernah dia ternampak jelmaan ataupun penampakan Pontianak di atas pokok tu, semasa dia keluar ke balkoni nak ambil angin lah, senang cerita. Jadi bukan sekali, 2-3 kali jugalah dia jumpa. Bukan setakat bertinggi atas pokok, malah mengilai sekali pun ada. Tu yang dia cerita kat saya lah. Pernah saya baca dekat forum Misteri Putrajaya di Google, ada seorang pengomen ni lah, dia ni kerja dekat satu pejabat kerajaan yang saya tak nak bagi tahulah. Nak jadikan cerita, tengah dia ambil OT, lewat malam dia balik sampai ke basement, dia ternampak ada something, ada penampakan sedang berlega-lega di kawasan basement, di kawasan parking kereta. Itu apa yang dia ceritalah dekat forum. Jadi seorang lagi pengomen yang reply, dia bercerita pasal sejarah pembinaan bangunan tersebut. Jadi sejarah dia, bangunan tersebut dalam pembinaan pada masa itu berlaku tragedi kemalangan di mana seorang buruh binaan warga negara Indonesia mati terjatuh semasa sedang membuat kerja pembinaan tersebut.
Jadi atas sebab masalah kewangan yang dihadapi oleh keluarga si mati dan juga masalah kos pengangkutan untuk menghantar mayat mangsa ke kampung halamannya dekat Indonesia oleh majikan, membuatkan majikan ataupun kontraktor yang bina bangunan tersebut mengambil keputusan untuk ke bumi je mayat mangsa dekat salah satu tiang di bangunan tersebut. Jadi ini apa yang saya bacalah dekat forum tu. Saya rasa saya tahu tempat tiang tersebut, tiang di mana mayat tersebut dikebumikan, tapi saya tak nak bercerita, saya tak nak kongsikan kepada korang semua sebab ianya ada atas isu privacy. Takut saya kena dakwa pula kan, ataupun dituduh menyebarkan fitnah. Itu saya tak nak lah. Banyak lagi lah kisah-kisah misteri yang berada di Putrajaya. Paling famous, yang paling sering berlaku adalah di quarters lah, di mana-mana quarters di Putrajaya. Tapi saya percaya dekat rumah flat ataupun apartmen yang lain pun ada juga benda macam tu. Situasinya di mana di dalam apartmen ataupun quarters, bila time malam korang nak tidur ke apa, korang akan dengar something macam guli jatuh, orang seret perabot, budak berlari-lari. Benda tu kira macam dah common sense, dah biasa. Saya pun ada juga mengalami benda macam tu, dah lali dah. Sekarang ni dah kurang sikit. Ada tu ada sebenarnya. Yang saya alami sekarang ni lah, jiran dekat atas saya baru pindah sekitar sebulan yang lalu. Jadi sekarang ni kadang-kadang lah ada juga saya terdengar budak berlari-lari. Guli tu saya tak dengar dah. Perabot tu ya. Sebabnya sepanjang penghuni dekat atas daripada saya, anak dia kira time malam kadang-kadang dia tantrum tau. Dia baling-baling kursi plastik yang jenis yang bangku plastik yang kecil. Dia selalu banting-banting kursi plastik. Jadi benda tu sampai ke dia orang dah pindah pun ada lagi bunyi tu. Yang paling dahsyat yang saya dengar, pintu dekat bilik. Okey, saya tidur dekat bilik master room. Jadi tingkat atas saya bilik master room juga. Jadi saya dengar kadang-kadang ada bunyi orang banting pintu time malam. Ada. Dan yang saya tak boleh lupa, masa tu penghuni tu still tinggal dekat atas. Cumanya masa tu dia pergi berkursus. Lepas berkursus tu dia terus balik ke kampung lah, sebab kursus dia berkursus di Kedah. So kampung dia pun dekat Kedah, dekat Baling. Jadi dia masa yang dia pergi berkursus, so satu family dibawa sekali lah. Hanya satu family dibawa balik ke kampung dia dekat Baling. Lepas tu baru dia pergi berkursus dekat area mana saya tak pasti, Alostar ke mana saya tak pastilah. Jadi nak dijadikan cerita, saya bangun pagi pukul 6. Saya nak pergi ke bilik air dekat master room. Baru saja saya melangkah dekat bilik air, tak sempat saya nak buka pasang lampu, saya terdengar ada bunyi pintu yang terbuka. Pintu bunyi macam bunyi engsel belaga. Saya dengar bunyi tu dengan sangat jelas dekat atas. Jadi hari tu juga, pagi tu dalam sekitar pukul 8 lebih, pukul 9 lebih, kalau tak salah ingat saya lah, saya dah masuk pejabat. Jadi saya ada WhatsApp penghuni tu lah. Saya tanya dia sedang berkursus ke. Dia kata ya. Family bawa sekali ke? Bawa sekali semua, dia kata, tak ada orang kat rumah. Okay, lepas tu saya tak nak tanya, saya tak nak ceritalah pasal benda yang saya dengar. Takut dia jadi seram pula kan.
Ada yang cakap apa, bunyi-bunyian dekat tingkat atas, dekat apartmen, sebenarnya bunyi tu asal daripada water hammer lah apa semua kan. Tapi yang saya dengar ni lain tau. Dia bukan bunyi guli ataupun bunyi seret perabot ke apa. Dia bunyi macam bunyi banting pintu. Takkan bunyi banting pintu dikaitkan dengan water hammer? Tak logik lah. Sampai satu tahap saya ada dengar bunyi budak berlari-lari. Bunyi tapak kaki yang kuat yang tengah berlari-lari tu takkanlah bunyi water hammer kot. Tak logik lah kan. Saya tak cakap lah yang saya percaya pada benda yang tahyul, tapi apa yang saya alami memang betul-betul saya rasa itu bukan water hammer ataupun segala benda yang logik yang berkisar tentang kejuruteraan pipe. Senang cerita macam tu. Bukan itu je yang saya alami. Yang paling saya tak boleh lupa yang saya alami pada tahun lepas pada ujung bulan 5, bulan 6 tak silap saya, bulan 6. Ceritanya macam ni. Kawan saya ada minta tolong saya hantar dia ke KLIA 2 pada jam 2 pagi. Malam tu hari Jumaat malam Sabtu. So saya pun hantar dia pergi ke airport. Tengah on the way saya bawa kereta, saya lalu dekat highway Precinct 11 selepas AES. Kalau jalan terus, kalau exit yang pertama dia pergi ke Precinct 9, betul. Saya teruskan, saya tak masuk Precinct 9, saya teruskan dekat 500 ataupun 300 meter, lebih kurang 300 meter, saya nampak ada flyover dekat situ. Kalau kata kita masuk ke kiri, dia exit, dia masuk ke Precinct 8, dekat Shell, betul. Dekat flyover tu, saya nak jadikan cerita. Dekat flyover, dengan jarak daripada flyover ke kereta saya yang tengah saya drive, lebih kurang dalam 300 meter ataupun lebih kurang. Jadi saya seorang je nampak. Kawan saya yang kat sebelah tak nampak kot. Dekat depan saya nampak ada satu bayangan hitam daripada kepala sampai ke kaki, memang macam CGI. Kita nampak macam CGI, bayang-bayang hitam. Dia nampak macam penampakan orang yang memakai telekong, lebih kurang macam tu lah. Tapi dia dalam bentuk yang macam bayang-bayang. Dia lalu daripada point A dekat sebelah kanan sampai ke point B di sebelah kiri. Dia lalu dengan sangat perlahan. Tak adalah perlahan sangat, kira perlahan sikit lah. Dia jalan slow daripada point A ke point B. Pada masa tu saya dah slow down kereta saya. Daripada saya bawa 80, saya slow down ke 50. Saya slow down, lepas tu dah melintas ke point B, baru saya tukarkan gear kepada gear 4 dan saya tekan sikit. Untuk gear pecut lah. Jadi kawan saya yang kat sebelah jadi pelik tau, kenapa saya tiba-tiba slow down, lepas tu tiba-tiba lepas flyover saya pecut balik. Jadi lepas saya masuk ke exit ke Max, baru saya bercerita, kau nampak tak bayangan hitam lalu tadi dekat bawah flyover? Dia kata tak nampak. Mana ada, dia kata. Kau jangan buat cerita, dia kata macam tu. Tak, saya cakap betul, saya nampak. Jadi maknanya saya seorang je yang nampak benda tu. Itu pengalaman yang saya tak boleh lupa lah tahun lepas. Satu lagi pengalaman yang paling dahsyat yang saya tak boleh lupa, masa tu saya bekerja di Jabatan A. Masa tu saya berada di sektor di bahagian A. Jadi ceritanya saya bertukar ke bahagian B di Jabatan A
di jabatan yang sama. Jadi saya dengan kawan saya, rakan sekerja, kira rakan sekerja lah, dia asalnya kerja dekat bahagian B, saya bahagian A. So kita orang tukar suka sama suka, dia ke A, saya ke B, macam tu. Lepas tu kerja saya yang pending dia yang teruskan. Jadi saya pun rasa tanggungjawab, saya tolong dia untuk siapkan kerja pending saya yang dulu di tempat lama saya di bahagian A. Jadi saya bantu dia nak dijadikan cerita pada pukul 6 petang. Masa tu hari Sabtu. Saya turun, dia dah dekat situ dengan suami dia. Dia dengan suami dia tengah buat kerja lah. Suami dia datang untuk bantu dia. Jadi saya datang, saya tolong apa yang patut. Masa saya masuk daripada pantry nak bergerak ke ruangan partition, saya nampak ada budak kecil sedang berlari-lari. Itu anak dia, memang dia bawa anak dia, sedang berlari-lari. Dan berserta dengan itu ada 2 orang suami isteri lah. Saya percaya suami isteri. Yang si isteri dia pakai baju kurung, manakala si suami dia pakai baju t-shirt lengan panjang berseluar selai hitam dan bersongkok. Itu yang gambaran yang saya ingat lah, yang saya nampak. Jadi diorang berdua, diorang suruh budak tu jangan berlari-lari lah. Lepas tu saya pergi dekat diorang, saya bercakap dengan si suami tu. Saya cakap macam ni, temankan kak tu ke? Saya tak nak cerita lah, saya tak nak bagi tahu nama orang tu lah, saya tak nak bagi tahu nama rakan sekerja yang gantikan saya tu. Jadi si suami tu dia tak jawab apa-apa, dia just senyum je dekat saya. Dia dengan isteri dia senyum je dengan saya, tak bercakap apa-apa pun. Saya pun okey, saya pun pergi teruskan buat kerja. Lepas tu lebih kurang dalam 2 minggu kemudian lah, saya dengan rakan sekerja yang gantikan tempat lama saya dengan seorang lagi rakan sekerja di tempat saya, kita orang berborak lah, bertiga kita orang berborak. Lepas tu saya tanya dia, hari tu bawa sedang mara ke? Mana ada, saya bawa suami dengan anak je lah, kita orang bertiga je lah. Ya ke? Habis yang 2 laki bini tu bukan saudara akak ke? Saya kata tu. Lepas tu dia menjadi pelik. Dia kata, mana ada, kita bertiga je lah, kau jangan mengarut boleh tak? Dia kata macam tu. Saya pun jadi blur masa tu, sebab saya tak tahu dengan siapa saya bercakap, sama ada manusia ataupun bukan. Tuhan je yang tahu. Jadi itu adalah pengalaman yang saya tak boleh lupa dah. Benda tu memang terang-terang di depan mata saya, terang-terang di depan saya. Saya jadi pelik lah, jadi macam, habis tu siapa yang bercakap dengan saya? Habis tu siapa yang saya bercakap? Benda tu jadi misteri sampai sekarang. Kalau diikutkan, banyak kisah misteri yang saya alami, especially yang berlaku dekat pejabat lama tempat saya kerja dululah. Kalau saya nak ceritakan semuanya, saya rasa sampai ke besok pun tak habis cerita. Banyak sebenarnya. So itu saja kisah bebelan saya pada malam ni. Diharap anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang saya ceritakan dalam video ni. Jadi sebelum berpisah, saya ingin ingatkan sekali lagi kepada semua pendengar-pendengar sekalian supaya jaga diri elok-elok, banyakkan mencuci tangan, elakkan daripada pergi ke tempat-tempat tumpuan ramai kalau tak ada yang penting lah. Dan kalau boleh, holkan dulu melancong ke mana-mana untuk elakkan diri dan keluarga daripada dijangkiti coronavirus. Sekian, itu saja video saya pada malam ni.
So take good care and enjoy your day. Bye.